Assalamualaikum. Salam. Sihat? Sihat? Sudah makan? Dah. Dah. Uish, bagus. Saya Okey. tadi makan cukup je. Tak ada benda situ. Waalaikumsalam Ifan. Okey anak-anak murid Ustaz. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita, kan sementara tu kita tunggu kawan-kawan kita ambil masa 5 minit untuk kita sama-sama baca mak surat. Masa 5 minit. Sementara tu kalau kita tunggu saja ni, pokoknya kita baca lah something kan. Okey? Kita baca 5 minit je. 5 minit betul, terus kita berhenti. Okey? Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله sila بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, dah habis 5 minit dah. Okey, kita stop. Okey, anak nama dia Ustaz. Kalau macam kelas pagi ni Ustaz akan mulakan dengan apa? Mengamat surat sementara nak tunggu kawan-kawan kita yang lain. Okey. Aduh, ada 9 orang. Okey, tak apa, kita jalan dulu Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. We start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Okey, kita istighfar sikit anak-anak murid Ustaz. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Bila Allah Taala ampunkan dosa kita, hati kita insya-Allah akan menjadi lebih terang untuk mudah menerima ilmu. Okey? Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okay. Now, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, anak-anak murid Ustaz, kalau kita tengok dekat sini, oi, tak ramai ni. Tapi Ustaz faham keadaan kelas pagi. Mungkin lambat sikit nak masuk, mungkin tengah makan, mungkin tengah mandi, mungkin tengah pergi main bola. Ustaz tak tahulah benda tu. Tapi anak-anak murid Ustaz, above all, Ustaz sangat hargai ke berapa orang semua ni? Ke 9 orang yang berusaha untuk masuk kelas pagi ni. Atas usaha awak, moga-moga atas usaha awak Allah Ta'ala pemudahkan dan Allah Ta'ala jadikan awak anak yang soleh dan solehah. Cumanya Ustaz nak pastikan, kalau Irfan Ustaz dah nampak dah tadi. Akil Akram ada tak tu? Okey, Ustaz buat macam ni. Ustaz, kalau Ustaz tengok dia ada dekat sini. Dia ada dekat sini. Tapi kalau bila Ustaz panggil dia tak buka mikrofon, Ustaz akan kata dia tak datang. Macam contoh semalam Ustaz perasan ada yang masuk awal, lepas tu dia keluar, lepas tu hujung kelas baru dia masuk balik. Itu Ustaz akan kira sebagai tak datang. Sebab masuk mula-mula, masuk awal, kemudian dia keluar, tiba-tiba hujung-hujung, lagi 5 minit nak habis, terus dia masuk kelas. Itu saya kira sebagai tak datang lah. Macam, kenapa tiba macam tu? Okey? Mio ada tak tu Mio tu?
Nora macam tak ada je. Ni tak ada. Ada dah. Nora tak ada je. Tak ada. Norah ada. Okey, Mio ada. Okey, Ryan ada tak tu? Tadi pergi buat air je. Ada pergi buat air. Oh, Ryan ada. Okey, tak apa, bagus. Okey, yang penting Ustaz tengok ada ke tidak dah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, macam biasa pertama sekali, okey, siapa yang nak pergi ambil makanan boleh makan depan laptop Ustaz. Jarang tutup video kamera. Tak apa, yang penting bila Ustaz panggil je, awak terus buka mikrofon dan boleh jawab. Okey. Anak-anak murid Ustaz, macam biasa kita mulakan kelas kita dengan kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Taala dah bagi. Anak-anak murid Ustaz sentiasa nak ingatkan kepada awak, dekat luar sana ramai lagi kawan-kawan kita yang diorang nak belajar. Tapi diorang tak ada kesempatan. Diorang tak ada internet, diorang tak ada laptop, diorang tak ada handphone, tapi diorang nak belajar. Tapi atas kekangan yang diorang terpaksa hadapi. Mak dengan ayah diorang adalah orang yang susah. Semalam Ustaz ada pergi jumpa ada satu orang pelajar. Dia umur sama dengan awak. Umur dia lebih kurang macam awak juga. Dia sekolah rendah semua. Tapi Ustaz pergi dengan kawan Ustaz kepada sebuah rumah ni. Ustaz nak cerita kepada awak yang awak kena bersyukur atas apa yang awak dapat. Bila Ustaz pergi kepada rumah dia, dia bukan macam rumah awak. Rumah awak besar. Rumah awak berapa tingkat? 2 tingkat. Rumah apartmen lah. Semua rumah sedap-sedap. Tapi bila Ustaz pergi rumah dia kecil je. Tapi rumah dia duduk dengan ramai orang. Lepas tu Ustaz tanya kawan Ustaz, ini ayah dia kerja apa? Ayah dia macam kerja kutip-kutip sampah, kutip-kutip barang. Oh, ayah dia kerja macam tu. Mak dia tak kerja. Mak dia mungkin jaga anak. Oh, awak bayangkan anak murid Ustaz. Dan diorang start daripada tu, diorang dah start daripada PKP hari tu, diorang dah tak pergi sekolah. Tak tahulah macam mana diorang nak belajar. Bukan setakat belajar, nak makan pun susah. So, sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan, Allah Taala dah bagi nikmat kepada kita, awak boleh masuk dalam online kelas kita. Ustaz nak pesan, kita kena hargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita belajar dengan baik. Okey. Now, kita teruskan dengan bacaan hadis. Okey, kita bacakan hadis pagi-pagi ni. Oh, Ustaz tahu. Pagi-pagi ni semua enjin tak panas lagi. Kita bacakan hadis. Hadis ni kena baca untuk kita ambil berkat sikit. Okey, Ustaz nak Hafiz Ryan, tolong Ustaz bacakan hadis yang bahasa Arab ni boleh? Ustaz besarkan. An Abi Musdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Good. Alaikum bisadqi. Bisidqi. Bisidqi. Fa inna sadqa yahdi illa birra. Good. Innal birra yahdi illa jannah. Wa innar rajula yasduku hatta yuktaba indallahi Siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdil fujur wa fujura yahdi illa al-nar wa inna ar-rajula yakzibun hatta yuktaba indallahi kazzaban. Muttafaqun alaih. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Hafiz. Pagi-pagi ni kita bacakan hadis sedikit. Okey, Ustaz ulang. Ustaz akan remind kepada awak. Ini hadis berkaitan dengan kita kena cakap jujur. Allah Subhanahu Nabi Muhammad kata apa? Anak-anak murid Ustaz. Nabi Muhammad kata, alaikum bisin. Maksudnya kita ni kena cakap jujur.
Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan bawa kita kepada kebaikan. Bila kita jujur, maksudnya kita buat benda yang baik. Wa innal birra. Birra ni adalah kepada syurga. pandai, dan kebaikan itu akan bawa kita kepada syurga. Bagus. Bagus. Ingat, bila kita jujur, bermaksud kita dah membuatkan kita menjadi orang yang baik. Tak ada orang yang jujur dia jahat. Anak-anak murid Ustaz tak pernah lagi jumpa orang jujur dia ni jahat. Selalunya orang jujur dia mesti baik. Okey. Kemudian Nabi Muhammad kata, wa innar rajula, dan dia ni sentiasa bercakap jujur. Sampailah satu tahap Allah Ta'ala kata dia ni adalah orang yang jujur. Dia ni sentiasa bercakap jujur sampai indallah, di sisi Allah dia ni nampak orang yang jujur. Okay, clear? Tak ada ulang aja sebelum ni. Kemudian sambung lagi, wa iyyakum wal kazib. Kalaulah dia ni orang yang membohong, dia ni adalah pembohong. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya pembohong itu, menipu itu, ia akan bawa dia kepada kejahatan, kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan ataupun kejahatan kepada neraka. Bagus. An-nar is neraka. Ingat, dalam bahasa Arab nar api ataupun nar tu adalah juga neraka. Jannah bermaksud syurga. Okey, bagus. Wa innar rajula la yakzibu, dan dia ni ada seseorang ni, dia ni kerja dia menipu je. Sampailah Allah Ta'ala kata Fikri ni memang dia ni adalah penipu. Contoh, kerja dia menipu je. Anak-anak murid Ustaz, awak pernah dengar tak satu cerita berkaitan dengan budak dan rumah dia yang terbakar? Ustaz dah pernah cerita belum? Tak pernah cerita lagi? Okey, ini Ustaz nak cerita kat awak. Kenapa kita kena cakap jujur? Okey, Ustaz lukis kepada awak. Saya tak pernah cerita tu. Yang saya pernah dengar cerita Pinocchio. Okey, Pinocchio. Okey. Anak-anak murid Ustaz, dulu ada satu orang lelaki, ada satu orang budak. Dia ni dia jaga kambing. Ada satu orang budak, dia ni kerja dia apa? Kerja dia jaga kambing. Ini kambing. Kerja dia jaga kambing. Yang tu sampai orang kampung kat saya. Ya, dia jaga kambing. Kerja dia jaga kambing. Kambing. Kambing kurus. Kambing. So, anak-anak murid Ustaz sampai satu tahap dia ni rasa boring. Dia kata, boring lah, nak buat apa ni. Kemudian dia pun sajalah nak prank. Dia nak prank penduduk kampung dia. Tengah-tengah dia bela kambing, dia kata apa? Dia kata dia pergi minta, dia kata tolong. Dia kata dia pergi minta tolong dekat orang kampung yang lain. Tolong saya. Kenapa? Ada serigala nak makan kambing-kambing saya. Kemudian orang kampung ni, ada serigala nak makan kambing awak. Ini kita kena tolong ni. Ini yang kita kena tolong ni. Kemudian orang-orang kampung ni pun pergi nak selamatkan kambing-kambing dia daripada kena makan dengan serigala. Ditakdirkan bila dia sampai, tengok serigala tak ada pun. Budak ni pun gelak. Kak. Budak ni gelak. Kenapa budak ni gelak? Dia kata, kamu semua dah kena tipu. Kemudian marah penduduk kampung ni. Kami datang nak tolong, tiba-tiba kena tipu. Kemudian penduduk kampung tu pun patah balik. Kemudian hari yang seterusnya, hari-hari yang seterusnya, dia kata, dia pun nak prank lagi lah penduduk kampung. Dia pun pergi dekat penduduk kampung. Penduduk kampung, tolong saya. Dia kata, tolong. Kenapa? Sebab kambing saya dah nak kena makan dengan serigala. Dia tipu lagi. Kemudian penduduk pun datang lari nak selamatkan kambing dia. Ditakdirkan Allah sampai tak ada pun serigala. Budak ni pun gelak lagi. Kah. Kenapa? Sebab dia menipu lagi. Orang kampung pun dah start marah, dan orang kampung kata, mulai pada hari ini kita jangan percaya cakap budak ni. Kemudian anak murid Ustaz, satu hari memang ada serigala betul-betul. Ni serigala.
Ini serigala. Oh. Nampak kucing. Ini serigala. Ada serigala datang betul-betul nak makan dia punya kambing. Budak ni jadi takut. Dia pun lari. Lari pergi dekat orang kampung. Tolong, tolong. Ada serigala makan. Awak agak-agak orang kampung nak pergi ke tidak? Tak, sebab dia orang dah tak percaya. Pandai. Dia orang kampung tak pergi. Sebab dia orang dah tak percaya. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, pengajarannya dekat sini jangan menipu. Sebab once bila kita menipu, once bila kita menipu, orang dah takkan percaya. Orang dah takkan percaya kepada kita. Orang dah tak percaya kepada kita. So, jangan. Once orang dah tak percaya, apa pun yang awak cakap, dia tak ada. Contoh, awak selalu tipu cikgu. Cikgu, saya nak pergi tandas. Cikgu, saya nak pergi tandas. Rupanya tak pergi tandas, awak pergi merayau. Satu hari betul-betul awak nak pergi tandas, cikgu pun dah tak percaya. Cikgu pun dah tak percaya kat awak, sekali awak terkencing lah dalam kelas tu. Jangan. Kalau lama akan jadi macam ni. Jangan. Okey, faham? Panjang jom. Okey dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pinocchio. Okey. Now, okey, habis kita punya kelas berkaitan dengan hadis. Okey. Seterusnya kita akan teruskan. Okey, anak-anak murid Ustaz. Sekarang ni kita tengah belajar berkaitan dengan apa? Dalam fiqh kita tengah belajar berkaitan dengan Solat. Solat jenazah. baik solat, pengurusan Jenazah. pengurusan jenazah. Bagus. Ingat anak-anak murid Ustaz, Ustaz nak tanya awak, apabila seorang meninggal dunia, ada beberapa perkara yang kita kena buat. Once ada seseorang meninggal dunia, ada berapa perkara yang kita kena buat? Ada? Tak lupa dah. Baru belajar. Ada 4 benda. Ada 4 benda yang kita kena belajar. Betul? Yang kita kena buat. Okey, yang pertama, takif. Mula-mula bila meninggal je, apa yang kita kena buat? Memandikan jenazah tu. Bagus. Yang pertama kita kena memandikan. Yang pertama kita kena memandikan. Yang kedua? Ya Hafiz, kedua? Mengkafankan. Good. Mengkafankan. Bagus. Selepas mengkafankan kena buat apa? Bagi takif. Lepas kafan kena buat apa? Lupa dah. Naura, lepas kafan kena buat apa? Letak kat bank. Baik. Ya Takif, selepas kafan kena buat apa? Menyembahyangkan. Bagus. Mama Akil pun jawab dekat chat sama dengan jawapan Takif. Menyembahyangkan solat. Bagus. Yang last kali dah semayang kena buat apa? Mengebumikan. Bagus. Kalau dah habis kena ya, Haikal pun jawab jawapan yang sama. Mengebumikan. Okey. Kena ada 4 ni. Kejap lagi nanti Ustaz akan terangkan. Kalau orang mati syahid, apa yang tak payah nak kena buat? Itu kita akan baca nanti. Orang mati syahid. Orang mati syahid tak payah mandikan. Dia tak payah mandikan dan dia tak payah mengkafankan. Mengkafankan. Menyembahyangkan. Tak apa, nanti kita akan belajar benda tu. Okey, dah habis. Semalam kita dah belajar berkaitan dengan memandikan. Ingat tak macam mana nak mandi? Siapa boleh ingat bagi tahu kat Ustaz? Nak mandi ni niat dia macam mana? Ustaz saya tak ingat. Aku mandi niat ini laki kerana Allah Ta'ala. Pandai. Itu yang paling senang. Cakap dalam bahasa Melayu sahaja. Saja aku mandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Dah bagi mandi dia. Okey, bagus. Masih lagi ingat. Kemudian kita kena letak dekat tempat yang tinggi. Kemudian basuh ke seluruh badan dengan air sabun. Kemudian, okey, itu kita dah belajar semalam. Okay. Bukan dah sampai bukit tu. Tidaklah sampai bukit. Nanti siapa yang nak pergi mandi kalau di atas bukit? Okey, hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru, iaitu apa ni? Siapa tolong baca kat Ustaz tajuk dia?
Mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah. Anak-anak murid Ustaz, term yang baik dekat sini adalah mengkafankan. Bukan membalutkan, bukan menutupkan, dia mengkafankan. Mengkafankan jenazah. Bukan macam membungkus, macam awak bungkus tu, bukan. Dia bukan membungkus. Dia mengkafankan. Istilah dia tu sedap dah. Mengkafankan. Okay, anak-anak murid Ustaz nak remindkan sebelum Ustaz teruskan. Mana-mana anak-anak murid Ustaz yang belum makan lagi. Mana-mana anak murid Ustaz yang belum makan lagi. Tolong pergi ambil makanan. Kenapa? Sebab Ustaz tak nak awak kelas dalam keadaan perut yang tak terisi. Mesti kena ada makan sikit. Kalau tak nanti awak sakit ke apa ke. Ya, Takif, silakan. Ustaz, macam mana kalau waktu zaman Nabi ada orang yang meninggal dekat padang pasir? Meninggal kat padang pasir. Kenapa dia meninggal kat padang pasir? Tak tahu sebab kehausan ke sebab bekalan air tak cukup ke? Jadi macam mana diorang buat? Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik. Kalaulah meninggal pada waktu itu selalunya kalaulah boleh diuruskan, contohlah kalaulah jenazah tu boleh dibawa balik, kalaulah jenazah tu boleh dibawa balik ke rumah dia. Sebab orang dulu pun rumah dia orang pun memang dekat padang pasir pun. Kalaulah dia orang boleh bawa ke rumah dia, dia orang akan bawa baliklah ke rumah dia. Setakat yang Ustaz tahu macam itulah. Tak adanya terbiar dekat situ kan. Biar unta makan. Kalau Apa? unta makan. Tak adalah dibiar sampai unta makan. Sayyidina Umar dengan Abu Bakar dia mati letak kubur orang kat rumah Nabi. Betul. Okey, betul. Maksud itu yang kita Ustaz dah ajar itu kan berkaitan dengan dekat sana tu, dekat Madinah tu. Okey. So hari ini anak-anak murid Ustaz nak terangkan. Dulu pun ada sahabat Nabi yang dia ni miskin sangat sampai tak ada duit nak beli kain kafan. Itu cerita lain lah. Dia tak ada duit sangat. Sekarang ni orang pun dah. Nanti Ustaz ceritalah macam mana apa yang zaman sekarang dah buat. Okey. Tak apa Akil. Lepas habis kelas saya makan. Bagus. Akil nak belajar dulu. Okey, siapa nak tolong baca ni? Apa ni? Ini Ustaz nak minta Haikal. Haikal tolong baca boleh Haikal? Ya. Okey, Haikal baca Haikal. Mengkafankan jenazah dengan menggunakan kain yang menutup seluruh badan. Okey. Terus? Seeloknya menggunakan kain berwarna putih. Menggunakan kain berwarna putih. Okey anak-anak murid Ustaz dengar sini baik-baik. Key dia adalah apa? Apa maksud mengkafankan jenazah? Kita balutlah. Kita kafan lah istilahnya, kita mengkafankan dengan kain yang tutup seluruh badan. Key-nya adalah menutup seluruh badan. Okey anak-anak murid Ustaz, jangan pula nanti bila siapa-siapa meninggal awak tutup muka dia saja. Tak boleh. Kalau awak pernah tengok dalam cerita-cerita orang putih, cerita-cerita movie barat, dia orang kan letak dalam keranda dengan pakai kot, kemudian tutup macam tu je. Itu bukan cara kita. Cara kita tutup semua sekali. Tutup semua, balut semua. Itu semua. Balut semua. Okey mesti kena balut semua sekali. Okey, clear. Seeloknya guna kain warna putih. Seeloknya. Ustaz, rumah saya ni tak ada kain warna putih. Warna pink je yang ada Ustaz. Warna pink je yang ada. Takif kata Ustaz, saya tak ada, saya ada kain warna merah je. Nak buat macam mana tak ada kain. Tapi seeloknya guna kain warna putih. Okey, clear. Seluruh badan kat mana tu? Kejap lagi Ustaz tunjuk. Ada video, jangan risau, ada video. Kita nak tengok balik kejap lagi. Okey, ini dia kafan. Okey, ini adalah proses dia. Itulah anak-anak murid Ustaz. Kalau dekat
sekolah Ustaz akan tunjuk, Ustaz akan ambil kain, Ustaz balut depan awak. Tapi ini tak boleh nak tunjuk, terpaksa tunjuk video je. Okey, ini ada kaifiah dia. Cara-cara nak mengkafankan jenazah. Okey. Sekejap. Okey. Sini ada 4. Ada 4 cara-cara kita nak mengkafankan jenazah. Okey, yang pertama ni siapa nak baca? Yang pertama ni Ustaz minta Arisa baca. Ini pertama ni Ustaz minta Arisa baca. Yang kedua ni Ustaz minta Ryan baca. Saya. Okey. Yang seterusnya Ustaz nak Hafidah saya baca dah. Ustaz nak bagi orang lain pula. Ustaz nak bagi Naurah baca. Naurah baca. Yang last kali ni Ustaz nak bagi Irfan Hashim baca. Okey. Okey? Nampak kejap lagi Ustaz tunjuk video yang mudah untuk awak faham. Okey, Arisa tolong baca. Ustaz tak dengar lah suara awak, Sa. Awak punya mikrofon okey ke? Tak dengar, Ustaz tak dengar. Ke Ustaz je yang tak dengar? Yang lain dengar tak? Tak. Tak dengar juga. Tak. Tak ada dengar juga. Okey. Okey, tak apa. Ustaz minta Asma tolong gantikan boleh yang Arisa punya. Asma. Okey, Asma tolong bacakan yang atas. Kain kafan dihamparkan mengikut ukuran jenazah. Kain kafan dihamparkan mengikut ukuran jenazah. Bagus anak-anak murid Ustaz. Dekat sini, kejap lagi Ustaz tunjuk macam mana kita nak buat dengan mengkafankan jenazah ini. Nak letak kain tu banyak mana. Kalaulah Ustaz Fikri ni tinggi, nak letak kain tu panjang mana. Kalaulah anak-anak Ustaz yang pendek, macam mana kain tu? Itu semua ada cara dia. Okey. Yang seterusnya Ryan. Okey, Ryan baca yang kedua. Right. Ryan, ada tak tu? Oh, mic dia rosak juga. Kalau mic dia rosak juga, Ustaz minta tolong Muhammad Akil boleh? Muhammad Akil tolong baca yang kedua ni, Muhammad Akil. Muhammad Akil tolong baca yang kedua. Muhammad Akil tak ada kat tu. Dah semua tak ada ni. Ustaz nak minta Hafiz baca yang Ryan punya tu. Yang lain punya. Ya. Dengan apa ni? Dengan digalakkan menutup tempat-tempat tertentu dengan kapas. Okey, tutup dengan kapas. Oh, macam mana tutup kapas? Kejap lagi kita akan tengok. Okey, terus. Okey, Naura seterusnya. Macam mana tutup dengan kapas ni? Kejap lagi kita tengok. Okey, terus. Kain kafan diselimutkan, ditutup, meliputi seluruh
badan. Bagus. Okey, kain kafan kita selimut dia ataupun kita tutup seluruh badan. Bagus. Seterusnya Irfan. Last. Ikat dengan tali kain di hujung kaki, lutut, pinggang, badan dan hujung kepala setelah dikafankan dengan sempurna. Kena ikat. Okey, anak-anak murid Ustaz. Ustaz ni macam mana nak buat? Okey, Ustaz tunjuk video kepada awak. Ada video kejap. Okey, cara mengkafankan jenazah. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, ini adalah cara kita nak kafankan jenazah. Okey, Ustaz share sound. Okey, ready? Kita nak tengok hari ni kita nak belajar macam mana kita nak kafankan jenazah. Okey, tengok betul-betul. Mula-mula kena sediakan peralatan. Okey, mula-mula gunting. Sebab apa gunting? Sebab nak potong. Kain putih. Okey, lagi. Kapas. Okey, kapas kejap lagi Ustaz akan terangkan apa function kapas. Semua dah ada. Okey, semua dah ada. Kita nak teruskan. Okey. Okey, nampak? Pertama kena ada tali pengikat. Satu dekat kepala. Dekat dada. Dekat pinggang. Dekat lutut. Ya? Ya apa? Nampak macam orang tu total mati je. Nampak tu. Kenapa dia letak macam tu? Kejap lagi. Kejap lagi kita tengok kenapa. Okey. Okey, dekat kaki satu. Okey, kejap lagi awak tengok. Okey. Kemudian dia hamparkan kain. Satu. Kira. Satu. Kain yang paling lebar dia letakkan di bawah sekali. Okey, tengok betul-betul. Okey, cendana ni untuk apa? Cendana ni untuk bagi wangi dia. Dia ada bau dia. Kita nak kena bagi wangi. Okey. Bukan serbuk kunyit ni suka serbuk kunyit. Serbuk cendana. Kemudian letak kain yang okey. Letak satu tabur. Sebab nak bagi wangi. Satu lagi kain. Lagi. Ya, nak bagi wangi. Nak bagi dia ada bau dia. Kemudian letak kapas. Ustaz, kapas untuk apa? Tengok dulu. Cendana lagi. Sebab itu kalau awak pergi jenazah, dia akan bau dia macam wangi-wangi sikit. Sebab kita letak cendana, letak jenazah.
Anak-anak murid Ustaz, dalam video ni dia pakai baju. Janganlah pula dalam yang betulnya awak bagi dia pakai baju. Tak, ini video saja. Sebetulnya waktu nak kafankan tu dah tak pakai baju apa dah. Ini mana ada pakai baju ni. Ini sebab dia nak tunjuk contoh saja. Nampak? Tutup. Okey, tutup. Okey. Lepas tu tutup lagi. Okey, tu nampak tutup lubang telinga. Kenapa? Tamak kita tak nak ada apa-apa yang terkeluar. Kejap lagi saya terangkan. Tutup lubang hidung. Dapat bernafas tu. Nampak kain, sekali lagi, nampak kain yang kita dah letak dekat bawah tu, tarik dia. Tarik sehelai-sehelai. Tarik. Selalunya muka dia akan biarkan buka dulu. Selalunya muka dia akan biarkan buka dulu untuk ahli keluarga boleh tengok lagi. Tengok betul-betul. Dia akan buka supaya ahli keluarga boleh tengok sekali lagi sebelum nak tutup. Kemudian tali yang bawah tadi tu kita ikat. Ikat bagi kemas. Ikat bagi kemas. Kita ikat. Mana yang tali-tali tu kita ikat. Akan dibiarkan terbuka. Okey, sudah habis. Itu adalah cara untuk mengkafankan jenazah. Soalan ada soalan berkaitan dengan nak kafankan jenazah ni macam mana? Okey, setakat yang Ustaz belajar, kalau lelaki dia pakai 3 lapis kain. Nampak tadi 3 lapis kain. Kalau perempuan dia ada, seingat Ustaz tak tahulah Ustaz, dia sebab dia banyak cara. Seingat Ustaz kalau perempuan dia letak 5 lapis kain. Untuk bagi dia tebal lagi.
Ustaz, bau kapur baru kuat. Betul. Bau dia memang sangat kuat. Siapa yang biasa ni memang bau dia kuat betul bau dia. Okey. Ada soalan berkaitan dengan mengkafankan sebelum kita nak teruskan dengan solat? Akil Akram, unmute your mikrofon. Oh, betul. Akil Akram. Akil. Akil Akram. Hai, buat apa tu? Akil Akram. Akil. 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 Akil Akram. Unmute your mikrofon sekejap. Unmute your mikrofon. Hai, okey. Akil Akram. Okey, sekarang ni tadi yang Ustaz tunjuk video tadi adalah kita tengah belajar apa untuk hari ni? Hai. Akil. Kita tengah belajar tajuk apa sekarang? Hai. Hai. Okey, Akil tengok apa tadi waktu Ustaz tengah terang? Apa? Tak dengar. Hai. Akil, kita tengah terangkan apa tadi Akil? Cara mengkafankan jenazah. Cara mengkafankan jenazah. InsyaAllah. Akil, kita tengah belajar. Sebut cara. Ya Allah, cara mengkafankan jenazah. Ya Allah. Mengkafankan. Mengkafankan apa? Mengkafankan orang. Siapa nak orang tu? Mengkafankan jenazah. Jenazah laki. Sebut, sabar. Okey, sebut cara mengkafankan jenazah. Okey, cara mengkafankan jenazah. Okey, tunjuk dekat Ustaz buku teks awak. Mana buku teks? Akil Akram, tunjuk dekat Ustaz mana buku teks? Mana buku teks? Mana buku teks? Kan Ustaz kata nak belajar mesti kena ada buku. Mana buku teks? Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, tak apa. Okey, ingat Akil. Prepare. Waktu belajar kita prepare. Okey, now kita ada masa lagi 10 minit. Ustaz akan teruskan lagi sedikit berkaitan dengan solat jenazah. Tengok, fokus betul-betul. Yang mana ada buku teks tu, tengok buku teks. Ini Ustaz tunjuk buku, Ustaz tak tunjuk slide. Okey, terus lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sekejap. Hang. Okey, seterusnya kita dah belajar berkaitan dengan okey, bagus. Okey, seterusnya adalah solat jenazah. Anak-anak murid Ustaz, sebelum kita nak kebumikan, nampak? Selepas kita mandi, kita kafankan dan seterusnya kita akan solat jenazah. Okey, solat jenazah ini penting anak-anak murid Ustaz. Solat jenazah ini penting. Kenapa? Sebab sebelum kita nak kebumikan, page berapa? Tengok baru okey. Page 28. Okey, ini adalah solat jenazah. Okey, Ustaz nak minta tolong Irfan Hashim baca. Irfan Hashim, tolong baca. Yang atas sekali.
Hukum solat jenazah adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Kita dah belajar fardu kifayah tu apa. Okey, bawah dia terus yang seterusnya. Irfan, awak mute tu. Haram membayangkan jenazah orang kafir. Haram sembahyangkan jenazah orang kafir. Haram. Kita tak boleh solatkan jenazah orang kafir. Clear? Ustaz, saya nak pergi solat jiran rumah sebelah saya Hindu. Boleh tak? Tak boleh. Kalau di Buddha pun tak boleh. Kristian pun tak boleh. Tak boleh solat jenazah orang kafir. Okey. Danish Mursyid, tolong baca. Tak boleh. Danish Mursyid, tolong baca semua rukun-rukun ini. Macam mana rukun solat jenazah ni, apa yang kita kena buat? Danish, yang pertama. Danish Mursyid. Danish. Buat apa tu? Buat apa? Okey, baca ke semua bawah ni. Okey. Okey, ini apa? Yang bawah ni apa? Ini? Apa tu? Rukun solat jenazah. Good. Rukun solat jenazah. Perkara yang kita kena buat ketika solat jenazah. Okey, macam mana? Mula-mula kena buat apa? Niat. Yang kedua kena buat apa? Berdiri tegak. Berdiri. Tengok buku. Buku ada tak tu? Ustaz dah agak dah. Buku ada tak tu? Berdiri. Berdiri apa? Danish? Ya. Berdiri apa? Berdiri. Ustaz dah kata dah. Ustaz dah pesan. Mesti kena ada buku. Awak belajar kalau tengok laptop saja awak takkan ingat. Mesti kena ada buku. Buku tu kena ada. Tak ada buku awak duk tengok. Memanglah awak tak ingat. Memanglah tak ingat. Berdiri apa? Saja Ustaz tutup supaya Ustaz nak tengok awak ada buku ke tidak. Berdiri betul. Ya, berdiri betul. Baru nak buka buku. Dekat sejam dah kelas kita. Okay, terus. Seterusnya. Takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Good. Seterusnya. Takbir dan membaca selawat. Okay, good. Yang seterusnya. Takbir dan membaca doa untuk jenazah. Okey, dan membaca doa untuk jenazah. Okey, yang seterusnya. Takbir dan membaca doa untuk sekalian orang Islam. Untuk sekalian orang Islam. Yang last sekali. Memberi salam. Memberi salam. Okey, ini adalah cara-cara solat jenazah. Okey. Anak-anak murid Ustaz kalau boleh Ustaz nak terangkan kepada awak macam mana cara dia. Dia ada doa dia. Tapi ini cara dia. Anak-anak murid Ustaz, solat jenazah bukan macam solat biasa. Kalau awak tengok dekat gambar ni, awak akan nampak
solat jenazah kena duduk rapat-rapat. Awak tengok betul-betul solat jenazah ini kita kena duduk rapat-rapat. Dia tak boleh duduk macam solat yang duduk rapat-rapat ni macam mana? Depan dengan belakang tu pun rapat. Sebab solat jenazah tak ada rokok, tak ada sujud. Ustaz, kalau dia dah masuk Islam, boleh ke solat? Yang penting dia masuk Islam. Yang penting dia masuk Islam. Once dia dah masuk Islam, boleh solat kepada dia. Okey, terima kasih Taki untuk soalan. Bagus. Okey, ingat solat dia, solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. So, kena duduk rapat-rapat ni. Nampak ni, duduk rapat-rapat. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz, nanti Ustaz akan bagikan bacaan. Bacaan-bacaan yang kita perlu baca ketika menyembahyangkan jenazah. Kena dia ada baca-baca dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la taftinna ba'dahu wala. Tu semua dia ada doa-doa dia. Nanti Ustaz bagi sekarang tak sempat, 5 minit je lagi. Okey. Ini syarat jenazah. Okey, tengok sini. Syarat jenazah. Tengok sini baik-baik. Okey, Ustaz nak Hafiz Takif tolong baca ke semuanya. Syakif, tolong baca. Ya Ustaz. Okey, tolong baca. Syarat jenazah yang disembahyangkan. Syarat jenazah yang disembahyangkan. Dengar sini baik-baik. Syarat jenazah yang disembahyangkan. Jenazah yang macam mana saja yang kita boleh solat. Dengar. Jenazah macam mana je. Bukan semua jenazah kita boleh solat. Yang pertama. Jenazah orang Islam. Jenazah orang Islam. Ingat, jenazah orang Islam. Orang Islam yang sahaja yang kita boleh solat. Yang kedua. Jenazah telah dimandikan kecuali mati syahid. Jenazah yang telah dimandikan. Selagi tak mandi, tak boleh solat jenazah dekat dia. Jenazah yang telah dimandikan selain mati syahid. Mati syahid kan tak mandi. Mati syahid tetap mandi. Okey, yang seterusnya. Bukan mayat mati. Mayat Ustaz. Ya, mayat. Bukan mayat mati syahid memerangi kafir. Mati syahid bukan mayat, bukan jenazah ataupun mayat. Mati syahid memerangi kafir. Anak-anak murid Ustaz, orang yang syahid dalam peperangan, dia tak payah solat. Dia tak payah solat. Orang jenazah, dia tak payah solat. Bukan mayat mati syahid memerangi kafir. Bukan mayat dia. Sebab apa? Orang yang mati syahid memerangi orang kafir, dia tak payah solat. Faham? Okey, clear. Dia orang yang mati syahid, dia hanya kafan dan ke bumi saja. Itu. Kafan ke bumi saja. Okey, ini adalah syarat jenazah. Selain daripada yang ni tak boleh. Jenazah orang bukan Islam tak boleh. Dia mesti jenazah orang Islam sahaja. Jenazah tu tak mandi lagi. Tak boleh. Kena mandi dulu. Ustaz, saya semalam saya lawan perang dengan dia, saya meninggal, saya syahid Ustaz. So saya nak kena solat tak? Tak payah. Ke bumi terus. Kafan ke bumi terus. Okey? Okey, dah pukul 9 anak-anak murid Ustaz. I think that's all from me. Ustaz kalau teruskan lagi banyak fakta-fakta. Baru ke 88. Okey, nampak tu? Orang yang mati syahid kerana memerangi orang kafir haram memandikan dan menyembahyangkan. Hanya wajib dikafankan dan dikebumikan sahaja. Ingat, orang yang mati syahid pergi berperang. Irfan Hashim pergi berperang lawan Israel. Bawa M16, bawa AK-47, bawa bazooka, bawa meriam. Tiba-tiba dia nak tembak dekat orang Israel, tertembak diri dia. Tak adalah bukan. Dia tembak orang, sebelum nak tembak orang kafir, orang Israel dah tembak dia dah. Dia mati syahid lawan dengan orang kafir. Bila dia mati syahid lawan dengan orang kafir, dia haram. Haram. Tak boleh bagi mandi dia, tak boleh sembahyangkan dia. Just kafankan dan ke bumi saja. Kenapa haram Ustaz? Wallahu a'lam. Itu hukum dia. Ustaz pun tak pasti. Kalau buat masuk neraka Ustaz. Tak pasti, sebab haram. Hukum dia tu sebenarnya haram. Maksudnya memang tak boleh.
Ustaz pun tak kenapa haram, wallahu alam. Itu hukumnya macam tu. Yang syaratnya kafan terus ke bumi. Dari setakat yang ustaz belajar, kebumikan awak. Kalau awak katakan Irfan Hashim syahid dekat medan perang, kebumikan sekali dengan senjata-senjata dia. Katakan Irfan Hashim ni senjata dia pedang. Dia pedang. Bila dia pedang, kebumikan sekali dengan pedang juga. Habis tu kalau M16 pun nak kena buat juga Setakat yang ustaz belajar, kebumikan sekali dengan senjata dia. Sebab nanti setakat yang ustaz belajar, dekat hari akhirat nanti, dekat padang mahsyar, dia akan dibangunkan dan dia akan pegang senjata dia. Menunjukkan dia ni adalah orang yang syahid. Setakat yang ustaz belajar macam tu. Okay. Okay, I think that's all from me. Sebelum ustaz habis kelas ustaz, ustaz nak tengok betul ke tidak awak ada ni. Siapa tengok ni? Naurah ada? Ada. Hafiz ada, Sophia ada, Akil Akram ada? Okay, Akil tak ada. Mio ada? Siapa? Ustaz nak tanya awak ada ke tidak? Okay, tadi Ustaz ajar apa tadi? Yang last kali Ustaz ajar apa? Cara nak buat apa? Ya Allah, cara solat jenazah. Cara solat jenazah, Akil. Akil tengok kat mana tadi, Akil? Mio ada? Mio ada tak tu? Mati syahid letak. Okay, Mio tak ada. Haikal ada? Ada Ustaz. Ahmad Adam ada, Muhammad Akil ada, Arisa ada, Arisa? Ada, Takif ada? Ada, Irfan Hashim ada? Yang mana baca tadi Ustaz tahu ada? Ryan ada? Ryan ada. Asma ada? Ada. Danish Musyid ada? Ada. Mio ada? Ada. Okey, Mio kira Ustaz tak kira tak ada Anak-anak murid Ustaz, pesan Ustaz kepada awak. Ustaz tahu awak penat. Tapi pagi lagi. Patut awak dah boleh belajar dengan baik. Dan once awak masuk dalam kelas Zoom, pastikan awak boleh belajar. Ini bila masuk Zoom, tengok TV, tengok YouTube sebelah tu. Macam mana awak nak belajar? Okey? Okey, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.